الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم، نويت التذكر والتذكير، نويت النفع والانتفاع، نويت الإفادة والاستفادة، نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. خاتمة: الإيمان لغة مطلق التصديق، ومنه قوله تعالى حكاية عن أولاد يعقوب وما أنت بمؤمن لنا. Ini sebuah khatimah. Bermula iman itu pada lughah mutlaqut tasdiq. Jadi di sini musannif telah pun masuk kepada khatimah, iaitu penutup bagi kitab ini, dengan membahaskan sedikit daripada perkara yang berkaitan dengan iman. Maka iman itu lughatan mutlaqut tasdiq, semata-mata membenarkan. Maka pada masalah iman ini berlaku khilaf. Berlaku khilaf indal Asy'ari bahawa iman ini adalah fi'lul qalbi, dia adalah perbuatan hati. Indal Imam Al-Asy'ari. Begitu juga pendapat ini dipegang oleh Abu Ishaq Al-Isfirayini dan juga Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Kemudian di atas pendapat yang kedua, iaitu di sisi Al-Karamiyah. Karamiyah adalah golongan, mereka ini adalah pecahan daripada Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahawa al-iman itu adalah fi'lul lisan faqat, ialah perbuatan lisan, pertuturan sahaja. Pendapat yang ketiga mengatakan bahawa, iaitu di atas pendapat Asy'ariyah dan Maturidiyah, bahawa iman itu adalah fi'lul qalbi wal lisan, ialah perbuatan hati dan perbuatan lisan. Baik. Adapun pendapat yang keempat, iaitu pendapat yang dipegang oleh golongan Khawarij dan Mu'tazilah dan al-muhaddithin, ulama-ulama muhaddithin. Mereka mengatakan bahawa iman itu adalah perbuatan hati, lisan dan juga amalan. 3. Perbuatan hati, lisan dan juga amalan. Baik. Manakala kita melihat pada zahirnya, pendapat yang dipegang oleh golongan muhaddithin dan Khawarij dan Mu'tazilah itu adalah sama. Walaupun sama pada zahirnya, tetapi pada sudut tafsirannya adalah berbeza. Kerana golongan Mu'tazilah dan Khawarij, mereka mengatakan bahawa fi'lul qalbi wal lisan wal a'mal itu adalah ajza' asliyah bagi iman. Maknanya, kalau ketiga-tiga ini, himpunan daripada ketiga-tiga ini adalah ajza' asliyah bagi iman, jika luput salah satu daripada tiga ini, maka seseorang itu tidak dikira sebagai orang yang beriman. Maka sebab itu di sisi golongan Khawarij, orang yang melakukan maksiat, walaupun dia itu mempunyai tasdik bil qalbi, al-iqrar bil lisan,
tetapi amalannya itu fasik, dia minum arak atau dia berzina, dia berjudi, maka orang ini dihukumkan dengan kafir kerana dia tidak mencukupi takrif iman tadi. Adapun golongan Mu'tazilah juga mengatakan bahawa iman itu adalah terdiri daripada ketiga-tiga ini. Maka seseorang yang melakukan dosa besar, walaupun dia itu beriktikad dengan iktikad yang benar, dia lisannya menuturkan dengan kata-kata keimanan, tetapi perbuatannya itu adalah perbuatan orang yang melakukan dosa, maka orang ini tidak dihukumkan dengan orang beriman. Tetapi indal Mu'tazilah, mereka juga tidak dihukumkan dengan kafir, tetapi dia adalah berada di antara manzilah baina manzilatain. Baik. Adapun puak muhaddithin, golongan-golongan ulama muhaddithin, mereka yang mengatakan bahawa ketiga-tiga ini adalah iman, makna mereka itu adalah iman yang hakikat itu adalah tasdik itu. Sebagaimana di atas perkataan Imam Asy'ari, bahawa iman itu adalah kaunuhu fi'lal qalbi. Iman itu adalah perbuatan hati. Hakikat daripada iman. Adapun lisan, lisan itu adalah al-iqrar bil lisan, iaitu untuk apa? Untuk liijra'i al-ahkam dunyawiyah, supaya diperjalankan seseorang itu dengan hukum hakam dunyawiyah sebagai orang yang beriman. Tetapi bukanlah dengan lisan itu seseorang itu menjadi beriman, tetapi lisan itu terhenti di atas tasdik seseorang. Adapun amal di sisi muhaddithin juga dikatakan sebagai iman, itu maknanya adalah amal itu menyempurnakan iman seseorang, ya, sebagai penyempurna kepada iman seseorang. Ayuh, man yaqra? Fadhal. Qawluhu al-iman. Amin. ذكر معنى الإيمان لغة وشرعا، وأما الإسلام فهو لغة متصل بالديان وشرعا. Kuat sikit baca bitaan ni, iqra' bitaan satu-satu. وشرعا ذكر معنى الإيمان ذكر معنى الإيمان لغة وشرعا، وأما الإسلام فهو لغة مطلق الانقياد. Islam itu adalah lughatannya mutlaqul inqiyad, semata-mata menjunjung. Wa syar'an, وشرعا الانقياد لأحكام شرعية، iaitu menjunjung hukum hakam syar'i yang bangsa syariat. Waqila, وقيل أي عمل، dan kata kil bahawa dia itu adalah amal. وعلم من هذا تغاير الإسلام والإيمان مفهوما ومقصدا. Wa ulima, dan diketahuilah daripada ini, iaitu lughatan dan syar'annya iman Islam, maka kita tahu juga bahawa seiman dan juga iman itu adalah berbeza daripada Islam, itu secara mafhum dan juga masadaknya. Apa itu secara mafhum? Iaitu mahiyatul iman. Hakikat iman itu adalah berbeza dengan hakikat Islam. Masadak bagi iman itu adalah berbeza dengan masadaknya bagi Islam. Amal awal, أما الأول فظاهر، adapun yang pertama itu zahir, وأما الثاني iaitu dari sudut mafhumnya. Itu zahir, perbezaan di antara keduanya. Wa amma tsani, iaitu dari sudut masadak. وأما الثاني فلأن ما صدق الأول تصديقا والثاني انتزالا وانقيادا. Adapun yang kedua, iaitu dari sudut masadak dia, kerana masadak al-awwal, masadak yang pertama iaitu Islam, itu tasdiqan. Adapun masadak bagi iman itu imtithalat wal inqiyadat. Jadi, faqauluhum, sekejap, ada tak nuskhah yang berbeza? Entah pakai apa? Mirathul Habib Semua sama. Terus, faqauluhum,
وقوله إنهما متحدان Maka kata mereka innahuma muttahidan, ya, bahawasanya kedua-dua iaitu iman dan Islam itu muttahidan, iaitu satu maknanya. Laisal murad أنهما متحدان مفهوما أو ما صدق. Tengok kata-kata mereka yang mengatakan bahawa mafhum dan masodak itu muttahidan. Muttahidannya di antara iman dan Islam itu bukan makna mafhum dan masodaknya itu yang bersamaan, tetapi apa? Bahkan yang dikehendaki dengan muttahidan itu ialah mahallan, bukan mafhum, bukan masodak, tetapi mahallan. Izan, syuf. Fakullu man kana setiap orang yang dia itu adalah tempat bagi iman dan Islam, maka tempat bagi iman, maka dia ada tempat bagi Islam. Setiap orang dia itu adalah, maksud mahal itu adalah zat, ya, zatul insan. Jadi zatul insan yang dia itu bersifat dengan Islam, maka di situ ada iman. Zat insan yang ada iman, di situ ada Islam. Hakadha. Kana mahallan li ahadihima kana mahallan lil akhar. Hadha ini jika dimulahazahkan pada setiap takyid bil munji, iaitu orang-orang yang terselamat. Wa illa ay wa illam yulahaz fi kulli takyid bil munji falaysa bainahuma falaysa bainahuma ittihadun fi dhalika aidan, maka tidak adalah di antara keduanya iman dan Islam itu ittihad fi dhalika, ay fi dhalikal mahal. Ya, maknanya kalau kita tak pandang dari sudut seseorang itu adalah orang yang munji, maka dia itu tidak ada ittihad pada iman dan Islam pada diri seseorang. Kerana kalau orang munafik, dia ada iman? Tak ada. Tetapi dia ada Islam. Kerana zahirnya dia Islam, tetapi iman tidak ada pada dia. Hakala. Linfiradil iman kerana terasingnya, bersendiriannya iman itu fi man sadaqa biqalbihi faqat. Wal islami dan infiradnya Islam itu fi man inqada faqat, pada orang yang menjunjung semata-mata. Maknanya dia solat, tetapi kalau dia tak tasdik biqalbi, dia tak iman. Ada orang dia tasdik biqalbi, tetapi dia tak solat. Hakadha. Wa in ijtama'a saddaqa biqalbihi جيد. اقرأ المتن. وجاء التصديق بجمع ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واختلف في معنى التصديق بذلك. Dan pada syarak ialah iman itu pada syaraknya ialah at-tasdiqu bi jami'i ma jaa'a bihi nabi, iaitu membenarkan dengan apa, iaitu sekalian barang yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Waqtulifa fi makna tasdiqi bidzalik, dan berlaku khilaf pada makna tasdik dengan demikian itu. Waqala ba'du huwa al-ma'rifah, kata sebahagian daripada mereka, para ulama itu, iman itu adalah ma'rifah. Aywa. Faqala ba'dhum huwa al-ma'rifah. Kata sebahagian bahawasanya iman itu adalah ma'rifah. Fakullu man arafa ma jaa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap perkara, setiap orang yang mengetahui akan barang yang didatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya fahuwa mu'min, maka dia itu adalah orang yang mukmin. Kalau kita berpegang di atas pendapat yang mengatakan iman itu adalah ma'rifah. Aywa. Wa yuraddu dan dirad di atas tafsir ini, iaitu iman itu adalah ma'rifah.
Annal kafira, Anal kafira arifun walaysa bimu'min. orang kafir itu dia arif tetapi dia laisa bimu'min. Betul tak? Orang kafir, Abu Lahab, Abu Jahal, dia arif dengan apa yang didatangkan oleh Nabi SAW. Tetapi dia beriman tak? Tak. Walaysa bimu'min. Wa hadha tafsir وهذا التفسير أيضا لا يناسب قول سيد la yunasibu qaul al-jumhur. Dan tafsir ini juga tidak munasabah, tidak sesuai akan perkataan jumhur. Innal muqallida, إن المقلد مؤمن مع أنه ليس بعارف. tengok, kata jumhur bahawasanya muqallid itu mukmin padahal mereka itu laisa bi'arifin. Tetapi mereka itu beriman. Walaupun mereka itu tidak mengetahui dalil, tetapi mereka beriman. Adapun Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang musyrikin, mereka melihat mukjizat di depan mereka. Arif, tetapi mereka tak beriman. Maka tak masuk di dalam takrif ni. Yang ni nak kata bahawa takrif ini adalah ghairu mani', ghairu jar. Fatahqiq. تفسير تصديقي بأنه حديث النفس النابئ At-tabi'u. Fatahqiq, maka atas kaul yang tahqiq, tafsiran at-tasdiq itu bi annahu hadithun nafsi. Ya, jadi yang tadi tasdik dengan makna makrifah, ini tasdik dengan makna ala kaul tahqiq. Tasdik itu adalah hadithun nafsi. Tasdik itu adalah hadithun nafsi. At-tabi'u lil jazmi, yang mengikut bagi jazam. سواء كان يجزم عن دليل Yajzim, عن دليل يسمى معرفة sama ada adalah iaitu jazam dengan dalil, maka dinamakan makrifah. أو عن تقليد Ataupun dia itu taklid, تدخل الكافر maka tak masuk orang kafir. لأنه لم يكن عنده حديث نفس. Kerana orang kafir itu dia tidak hadithun nafsi. لأن معنى حديث النفس أن تقول Kerana bahawasanya makna hadithun nafsi an taqul, bahawa engkau kata رضيت بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam, ونفس الكافر لا تقول ذلك. aku redha dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hati orang kafir, mereka itu tidak berkata seperti itu, walaupun mereka itu mengetahui apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah kita tidak boleh mentafsirkan tasdik itu dengan makrifah, kerana dia akan mengeluarkan orang yang taklid dan masukkan orang yang kafir di dalam makna at-tasdik. Fa innahu indahu wa dakhala al-muqallid, dan masuk orang yang muqallid. Fa innahu, فإنه عنده حديث النفس تابع للجزم وإن لم يكن جزمه عن دليل. maka sesungguhnya di sisinya itu hadithun nafsin, orang muqallid dia ada hadithun nafsin yang mengikut bagi jazam. Maknanya dia jazam sungguh. Wa illam yakun jazmuhu an dalilin, walaupun dia itu tidak berdalil, tapi dia ada hadithun nafsi. Yakni dengan makna kata, dia kata raditu bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia redha, tetapi dia tidak mempunyai dalil. Aywa wa mimma yajibul imanu bihi aidan, مما يجب الإيمان به أيضا. dan setengah barang yang wajib oleh beriman dengannya, dengan barang itu aidan ma'rifatu nasabihi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengetahui nasabnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekejap, baca tanbih dah. Tanbih aqsamul iman. tapi Naqala, نقل عن القيم أن الإيمان فيه الزيادة والنقص ثلاثة أقسام. menakal oleh dinakalkan, nukila an Ibn al-Qayyim, dinakalkan daripada Ibn al-Qayyim, anna al-iman min haitsu ziyadatu wan naqsu thalathatu aqsam. Iman itu dari sudut bertambah dan berkurangnya, iaitu ada 3 pembahagian. Yang pertama, إيمان
yazidu wa la yanqus Iman yang bertambah tetapi dia tak berkurang, wa huwa imanul anbiya iaitu imannya para anbiya. wa iman la yazidu wa la yanqus Iman yang kedua ialah iman yang tidak bertambah dan dia tak berkurang, wa huwa imanul malaikah iaitu imannya para malaikat. wal iman yazidu wa yanqus Wa huwa imanul mu'minin, iaitu iman yang bertambah dan berkurang, maka itu adalah iman orang-orang mukmin. Sebab itulah para anbiya itu mereka lagi tinggi darjatnya daripada para malaikat, ya. Kerana iman itu mereka itu sentiasa bertambah dan tak berkurang. Adapun iman malaikat tak bertambah dan tak berkurang. Wa huwa imanul mu'min wa baqiya, wa baqiya qismun rabi yang terbaki lagi qismur rabi', wa huwa iman yanqusu wa la yazidu ada iman yang terus berkurang tetapi dia tidak bertambah. wa ja'aluhu ba'du aqliyan faqat Mereka menjadikan aklian saja, ya, yakni taksim ini taksim akli sahaja, tetapi bendanya tak ada, afrad masadak dia tu tak ada, ya, ada dari sudut taksim akli sahaja. Wa mathala lahu, wa masala lahu ba'du bi iman sebahagian ulama itu mereka membuat misal iman orang fusaq, orang-orang yang fasik. Wa mimma yajibul imanu bihi aidan, iqra'il matan. mimma yajibu al-iman bihi aidan Dan setengah barang yang wajib oleh beriman dengannya juga itu ma'rifatu nasabihi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui nasabnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. min jihati abihi wa min jihati ummihi Daripada pihak bapaknya dan daripada pihak ibunya. fa amma nasabuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. Cuba baca qauluhu min jihati abihi. qawluhu min jihati abihi wa min jihati ummihi fa'ila Ustadillah ba'du Istadalla ba'duhum. bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam lam azal lam azal anqul min aslabi at-tahirin ila arham at-tahirat Kata Nabi SAW, aku ini berterusan berpindah daripada aslabit tahirin ila arhamit tahirat, daripada sulbinya orang-orang yang suci, maknanya orang-orang laki, at-tahirin, ila kepada rahimnya orang perempuan yang suci. Maknanya terpelihara daripada zina, terpelihara mereka itu daripada sujud kepada asnam. Ala anna dari abadihi sallallahu alaihi wasallam wa dari ummahatihi ila adam wa hawa laysa fihim kafir tidak ada daripada mereka itu orang-orang yang kafir, li'annahu la yusafu bil taharati illa al-mu'min kerana tidak disifati dengan taharah melainkan orang yang beriman. wa ma ahsana qawli ba'dihi wa jazim bi imani lahum min adam ila abihi al-aqrab al-mukrah Wajzim bi imanin lahum min Adam. Jazamlah dengan iman bagi mereka itu, iaitu bagi nasabnya Nabi SAW itu daripada Adam kepada bapaknya, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, al-aqrab al-mukarram. Aywa. wal ummahatu misluhu dalilu nasr al-kitabi wal hadith faquda. Ambillah nas daripada kitab dan al-hadith. Kaqaulihi Qawlihi fi sajidin qad warada fihim warada fihi uyatun aliyatus sanadi. falam yazal min sajid muntaqil Maka berterusanlah berpindah min sajidin muntakila. bi sajidin halin fahum ni'mal mula Aywa. Maka berpindah terus daripada orang yang bersujud kepada orang yang bersujud. Itulah rohnya baginda Nabi SAW. Fa amma nasabuhu qawluhu fa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam, min jihati abihi fa huwa ila daripada pihak bapaknya, iaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu maka iaitu nasab Nabi daripada pihak ayahnya, iaitu Muhammad bin Abdullah, ibnu Abdul Muttalib. Abdullah anak kepada Abdul Muttalib, ibnu Hashimin anak kepada Hashim.
Maknanya, tengok kemudian Ibnu Abdi Manaf, dia Nabi kita SAW itu dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah dalam keadaan yatim. Maknanya pada umur Sayyidina Abdullah itu meninggal ketika mana Nabi SAW di dalam kandungan 7 bulan. Jadi Nabi tak keluar lagi. Adapun di atas setengah pendapat yang mengatakan bahawa Nabi sudah keluar 2 bulan kemudian baru meninggal ayahnya. Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, beliau ini adalah seorang lelaki yang mulia yang dikahwinkan dengan Sayyidah Aminah binti Wahab. Jadi ketika mana perkahwinan di antara Abdullah bin dengan Siti Aminah itu dipilih oleh Sayyidina Abdul Muttalib. Jadi ayahnya Abdullah memilih calon kepada Abdullah ketika mana masa mudanya, kerana wafatnya Sayyidina Abdullah itu pada umur 18 tahun. Maknanya muda. Kahwin, nisbah kita muda lah, nisbah kita hari ni. Tapi ada setengah-setengah tempat tak. Kalau ada setengah tempat tu umur 18 tahun tu biasa kahwin. Kerana orangnya sudah matang. Kita ni banyak main game, bola, enjoy dengan kawan-kawan, kurang hidup berdikari. Duit mak bapak bagi, jadi tak rasa susah. Tak ada hidup berdikari. Sebab tu lambat matang. Kadang-kadang 25 pun duk main lagi game lagi. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib ini ketika mana dalam perjalanan, dikisahkan dalam sirah, ketika mana dalam perjalanan bersama dengan atuknya kepada rumah Bani Zuhair, iaitu keluarganya Sayyidah Aminah, dilihat oleh seorang wanita Yahudi. Maka wanita Yahudi tadi, dia melihat cahaya yang terang yang ada pada dahinya Sayyidina Abdullah. Kemudian wanita ini dia mengoffer, dia menawar dirinya untuk berkahwin dengan Sayyidina Abdullah. Kenapa? Kerana tertarik dengan kecantikan yang ada pada wajahnya Sayyidina Abdullah. Kemudian ditawarkan apa? Jika engkau terima tawaran aku ini, maka aku akan bayar 100 ekor unta. Mahal. Unta satu ekor berapa? 10,000. 12,000. 100 ekor unta. Maka Sayyidina Abdullah menolak tawaran itu. Sayyidina Abdullah kata, nanti dulu. Wallahualam, ni dah khilaf riwayat. Ada yang kata Sayyidina Abdullah langsung tidak menerima tawaran ini. Ada kata Sayyidina Abdullah kata tunggu dulu. Kemudian terus perjalanan pergi ke rumah Sayyidah Aminah, kemudian melamar dan dikahwinkan oleh ayahnya Sayyidah Aminah. Kemudian setelah berkahwin, adatnya orang Arab itu duduk di rumah keluarga wanita 3 hari. 3 hari, kemudian baru duduk di rumah sebelah suami. Kemudian Sayyidina Abdullah setelah berkahwin dan bersama dengan Sayyidah Aminah. Kemudian satu hari Sayyidina Abdullah ini berjalan di tengah jalan, kemudian ternampak lagi wanita tadi. Wanita tadi melihat lagi kepada Sayyidina Abdullah. Kemudian dia mengatakan, apa yang telah berlaku kepada engkau? Maka Sayyidina Abdullah mengatakan, aku telah berkahwin dengan Sayyidah Aminah dan aku telah bersama dengan dia. Maka kata perempuan tadi, hari ini telah hilang cahaya yang aku lihat pada wajah engkau pada sebelum hari ini, iaitu cahaya Rasulullah SAW yang ada pada sulbi Sayyidina Abdullah itu telah berpindah kepada rahim Sayyidah Aminah. Maka tak jadi perempuan tadi, tak ada tarikan yang ada pada Sayyidina Abdullah lagi. Kenapa? Cahaya itu telah berpindah kepada Sayyidah Aminah. Dan Sayyidina Abdullah
itu dia berhijrah, berhijrah daripada dia berniaga di Syam. Ketika mana dia berniaga di Syam, sebelum wafatnya beliau, tijarah di Syam, kemudian dan ditunggu-tunggu oleh Sayyidah Aminah agar pulangnya suaminya ke pangkuannya dalam keadaan Sayyidah Aminah sedang mengandungkan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidah Aminah, Sayyidina Abdullah, sebelum daripada pulang daripada Syam ke Mekah, Sayyidina Abdullah berziarah kepada Madinah. Kerana kalau kita tengok laluan Sayyidah Aminah itu dia berada di utara, Madinah itu berada di bahagian utara. Jadi Mekah itu di bahagian selatan. Jadi kalau balik daripada Syam itu singgah di Madinah, kemudian baru terus ke Mekah. Syam hari ini Syria lah, bumi Syam. Jadi kemudian berpindahnya Sayyidah Abdullah berziarahi kepada akhwal. Akhwal ni apa kita kata? Keluarga sebelah ibu. Keluarga sebelah ibu Sayyidina Abdullah yang berada di Madinah ketika itu. Kemudian Sayyidina Abdullah jatuh sakit di Madinah dan seterusnya wafat di sana. Wafat di Madinah. Kemudian khabar itu sampai kepada Mekah. Maka Sayyidina Abdul Muttalib yang mendengar kisah itu sedih. Maka beliau menghantar Sayyidina Al-Harith. Al-Harith iaitu anak kepada Abdul Muttalib, yang mana anak kepada Abdul Muttalib ini, Al-Harith pergi kepada Madinah untuk menjemput Sayyidina Abdullah pada asalnya. Waktu itu Sayyidina Abdullah sakit. Maka berita itu sampai awal. Kemudian tak sempat Al-Harith pergi ke Madinah, maka wafat Sayyidina Abdullah. Maka dimakamkan di Madinah. Kalau ikut kata orang-orang lama, ulama-ulama tua dulu, makamnya Sayyidina Abdullah ini berada di samping Masjid Nabawi. Berada di samping Masjid Nabawi. Tetapi hari ini tak ada lagi kesannya. Sudah di kampus, ditutup. Jadi dan Sayyidina Abdullah itu dia ini anak bongsu, anak bongsu kepada Sayyidina Abdul Muttalib. Jadi Sayyidina Abdul Muttalib pada asalnya itu mempunyai satu orang anak, iaitu Al-Harith, anak sulungnya tadi. Kemudian Sayyidina Abdul Muttalib satu hari dia bermimpi. Dia bermimpi datang orang kepada dia yang mengatakan kepada dia, ihfir tayyibah, galilah tayyibah. Kemudian Sayyidina ya betul, Abdul Muttalib. Kisah ini berlaku pada Abdul Muttalib. Ketika mana diperintahkan untuk menggali dalam mimpi, diperintahkan untuk menggali bi'r tadi, iaitu perigi yang dinamakan dengan tayyibah. Maka Abdul Muttalib tidak mengetahui. Dia kata, apa itu tayyibah? Aku tak tahu. Maka orang yang berkata kepada dia tadi dalam mimpi tadi hilang, pergi. Kemudian datang lagi orangnya, ihfir madnunah, hilang lagi. Ditanya apa itu madnunah, hilang lagi. Kemudian 3 kali berlaku. Kemudian Abdul Muttalib dia seperti mendapat petunjuk untuk mencari sumur yang ditinggalkan oleh atuknya Nabi Ismail alaihissalam. Kerana sumur yang digali pada sirah sejarahnya Sayyidina Ibrahim dan juga Sayyidina Ismail itu telah ditimbus. Ditimbus oleh orang sebelum Abdul Muttalib. Kerana apa? Kerana suatu ketika dahulu Mekah ini diperintah orang yang zalim. Maka orang yang zalim ini dia mengaut keuntungan, kekayaan di Mekah ini, dan dia menzalimi orang-orang yang berada di penduduk-penduduk Mekah. Akhirnya kabilah-kabilah yang ada di Mekah ini mereka berpakat untuk menyerang kepada pemerintah yang zalim ini tadi.
Dan akhirnya mendesak pemerintah ini untuk, kalau tak salah saya nama dia Al-Jarahimah, ya, daripada suku Al-Jarahimah. Diusir keluar daripada Mekah. Jadi sebelum Al-Jarahimah ni, sebelum dia diusir daripada Mekah, harta-harta dia itu, baju besinya, emasnya, pedangnya, itu dikambus di dalam perigi Zamzam. Ya. Kemudian dikambus sampai hilang. Maknanya kesan tu tak ada. Jadi bila zaman Saidina Abdul Muttalib mendapat mimpi untuk digali semula sumur tadi, maka Abdul Muttalib pergi kepada sebuah tempat yang berada di samping Kaabah. Di samping Kaabah. Kemudian Abdul Muttalib ambil cangkul, digali. Kemudian ditanya oleh orang-orang ketika itu, kamu buat apa ni? Gila ke? Gali apa? Dan kedudukan sumur itu berada di antara dua berhala. Berada di antara dua berhala. Maka digali bersama dengan anaknya Al-Harith, yang satu orang tadi, anak sulung. Maka digali, kemudian nampak satu batu besar. Batu besar. Kemudian dipecahkan batu tadi. Kemudian mula orang-orang melihat kelakuannya, perbuatan Abdul Muttalib. Kemudian mereka mengatakan, okey, kami bersama dengan kamu, wahai Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib mengatakan, tak, ini aku diperintahkan untuk menggali sumur ini. Maka berlaku pertelingkahan di antara Abdul Muttalib dan juga puak-puak penduduk Mekah ketika itu, Bani Khuza'ah pada asal saya. Maka mereka bertelingkah. Maka kata Abdul Muttalib, okey, kita lantik satu orang pendeta yang akan menentukan siapakah yang berhak untuk memiliki perigi ini. Kemudian mereka mencadangkan satu orang pendeta yang berada di Syam. Kemudian pergilah, sama-sama berangkat ke negeri Syam. Dalam perjalanan pergi menuju ke Syam, bersama dengan golongan ini tadi, mereka berhenti di satu tempat yang mana kering kuntang. Maknanya sampai habis bekalan air, tak ada bekalan lagi. Mereka berhenti di situ, dan disitulah mereka berasa kekeringan. Maknanya dah haus sangat, maknanya tak ada bekalan lah. Jadi apa kita nak buat ni? Kata Abdul Muttalib mengatakan, okey, kita sama-sama gali kubur masing-masing. Maknanya dah nak mati dah habis. Tak ada harapan dah. Kita nak, tak ada air dah. Di sini memang tak ada air, tak ada orang yang akan membantu kita lagi. Kemudian Abdul Muttalib mendapatkan sebuah ilham untuk bermusafir ke sebuah negeri yang berdekatan. Ketika mana Abdul Muttalib mula berjalan daripada tempatnya itu, maka keluar air daripada tapak kaki, daripada bawah selipar Abdul Muttalib. Keluar air. Maka daripada situlah Abdul Muttalib dan Al-Harith tadi, anaknya itu minum air tadi. Kemudian orang-orang yang bersama dengan Abdul Muttalib tadi, kabilah-kabilah yang bersama tadi, yang menuntut keadilan tadi tu, mereka pergi ke Abdul Muttalib untuk meminta air tadi. Maka pun mereka minta air tadi. Maka kata mereka, kata wakil daripada kabilah ini, cukuplah bagi kami, ini adalah bukti bahawasanya Tuhan yang telah memerintahkan engkau untuk menggali sumur yang berada di Kaabah tadi, itu adalah Tuhan yang mengeluarkan air di bawah tapak kakimu ini. Maka mereka tak jadi pergi ke paderi tadi. Balik menuju ke Mekah. Selesai. Jadi diserahkan kepada Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ketika mana teruskan penggalian itu, sumur itu, kemudian mereka mengancam kepada Abdul Muttalib. Wahai Abdul Muttalib, kamu hanya ada satu orang anak, iaitu Al-Harith, untuk melindungi kamu. Kami ini ramai. Kemudian sejak itu Abdul Muttalib bernazar. Bernazar, ya Allah, wahai Tuhanku, kalau engkau takdirkan aku mendapatkan 10 orang anak,
nescaya aku bernazar untuk menyembelih satu orang daripada mereka itu di depan Kaabah. Maka setelah masa itu berlalu, dikatakan 30 tahun di dalam riwayat, daripada tempoh daripada bernazarnya Abdul Muttalib itu, sungguh Abdul Muttalib mendapatkan 10 orang anak. Dan anak yang ke-10 itu adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan anak bongsu ini adalah anak yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib. Baik. Kemudian sampai masanya Abdul Muttalib dia kena tunaikan nazarnya. Dah dapat 10 orang. Sekarang nak tunaikan nazar, tapi sayang anaknya ini, Abdullah. Kerana dalam nazarnya mengatakan bahawa dia akan sembelih anak yang terakhir tadi. Baik. Jadi dalam riwayat kata, setengah riwayat kata anak yang terakhir, setengah kata mana-mana daripada anak tadi. Kemudian Abdul Muttalib, bagaimana nak mendapatkan penyelesaian? Dia minta pendapat kepada kabilah-kabilah yang lain. Maka mereka mengatakan, okeylah, kita buat, tuliskan nama setiap daripada anak tadi ke atas anak panah tadi. Ya. Tuliskan nama, setengah kata dengan bekas, jangan tuliskan nama setiap anak tadi di atas bekas tadi. Maka kita buat undian. Kalau keluar nama siapa yang keluar, maka nama dia yang akan, itulah orang yang akan disembelih. Ya. Maka dilakukan sungguh. Ya. Kemudian diambil 10 batang anak panah, dituliskan nama setiap daripada anak Abdullah itu. Mereka menulis nama masing-masing. Kemudian mereka pergi ke Kaabah, di Hubal, ada satu berhala yang besar di samping Kaabah itu namanya Hubal. Ada penjaganya di situ. Penjaganya itu yang membuat undian. Maka bila diundi-undi, terkena nama Abdullah. Maka Abdul Muttalib rela. Okey. Jadi Abdullah itu adalah orang yang kena sembelih. Maka kata pakcik daripada Abdullah ini, seorang pakciknya, katakan jangan sembelih Abdullah ini. Nanti dulu pergi kepada satu orang kahinah pada ahli kitab. Ini orang yang alim dengan kitab-kitab lama ni. Bukan kitab ni, kitab lama. Kitab Injil, Taurat tu. Ahli kitab di Madinah. Maka pergi Abdul Muttalib meminta pandangan daripada kahinah tadi. Kemudian katanya, apa nama kahinah itu? Arafah kalau tak salah saya. Arafah. Arafah. Arafah ini dibagi pandangan kepada Abdul Muttalib. Baik. Gantikan Abdullah itu dengan 10 ekor unta. Gantikan dengan 10 ekor unta. Maknanya, setiap kali undian, kalau keluar nama Abdullah, maka Abdullah yang patut disembelih, gantikan dengan 10 ekor unta. Kemudian Abdul Muttalib balik. Abdul Muttalib balik, buat undian. Jadi ditambah anak panah tadi, kena Abdullah 1. 10 ekor unta. Undian yang kedua, buat lagi, kena lagi nama Abdullah, 10 ekor unta lagi. Kali ketiga, kena lagi nama Abdullah, 10 ekor unta lagi. Sampai kali ke-10, 100 ekor unta. Kemudian undi, tak kena nama Abdullah. Maka kata orang-orang yang alim, yang berada ketika itu, mereka kata, lepaslah, maknanya lepaslah nazar engkau wahai Abdul Muttalib. Maka disembelih 100 ekor unta tadi. Itulah kisah daripada kelahiran Sayyidina Abdullah.
Sebab itu Nabi SAW mengatakan, aku adalah anak kepada 2 orang putera yang disembelih. Siapa? Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Ismail. Nabi Ismail alaihi salam. Kitab sirah ini yang ada sebuah kitab yang dicadangkan oleh Ustaz Nazrul Nasir hafizahullah taala kepada saya, iaitu kitab Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah Al-Azhari, seorang ulama Azhari. Bagus cerita sirahnya itu, 2 jilid. Kalau ada wang lebih, beli dan baca supaya kita menambah kisah-kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kerana kurang kita tak tahu tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak ada cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kisah pun. Bila dia sebut nama Rasulullah, tak tahu pun. Tak tahu pun apa kelebihan Rasulullah, apa kisahnya Rasulullah, apa kisah atuk-atuknya Rasulullah, maknya Rasulullah. Kerana kita tak baca sirah. Kurang mendekati kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita baca ilmu kalam, usul fiqh, nahwu, saraf, mantik, tetapi jangan tinggal bahagian yang perlu kita bagikan hak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bin Hashim. Hashim, cuba baca kauluhu bawah tu. Kauluhu Abdul Muttalib. Nama dia Amir. Nama Abdul Muttalib itu adalah Amir. Wakil Syaibah. Nama Kil kata Syaibah. Nama Abdul Muttalib itu Syaibah. Nama dia bukan Abdul Muttalib. Nama asalnya Syaibah. Tapi kerana apa? Tengok. Wa innama Abahu. Kerana bapaknya Abdul Muttalib itu Hashim. Qala li akhihi al-Muttalib wa bimakkah hina hadarihi biwafa adrik abdaka bi Yathrib. Jadi Abdul Muttalib kan bin Hashim kan? Itu kan bapaknya Abdul Muttalib. Jadi Hashim dia kata kepada saudaranya Muttalib. Jadi Hashim ini dia ada 4 orang adik-beradik. Hashim, Muttalib, Naufal, Abdul Syams. 4 ini anak kepada Abdul Manaf. Jadi Hashim ini dia kata kepada saudaranya Muttalib, adrik abdaka bi Yathrib. Ketika itu kerana apa? Kerana ketika itu Hashim dia tidak mampu lagi untuk menjaga anaknya Syaibah tadi. Maka diambil oleh Muttalib, iaitu abangnya atau saudara kandungnya Hashim, untuk diambil daripada Madinah kemudian bawa ke Mekah. Sebab itu dah dinamakan dengan Abdul Muttalib. Kenapa dinamakan dengan Abdul Muttalib? Hambanya Muttalib. Kerana tengok bawah. Li'anna ammahu li'anna ammahu al-Muttalib ja'a ila Makkah radifahu wa huwa bi ahliyatin badda. Jadi pakciknya iaitu Muttalib. Pakciknya kepada Syaibah itu Muttalib. Dia datang ke Mekah, daripada Madinah ke Mekah itu dalam keadaan Abdul Muttalib ini, Syaibah ini dalam keadaan bazah. Bazah ni maknanya apa ya? Selekeh. Macam keadaan seorang hamba. Jadi ketika mana orang tanya kepada siapa? Kepada Muttalib, siapa ini? Muttalib malu nak cakap ini anak saudaranya kerana selekeh. Macam seorang hamba. Jadi dia kata apa? Wa kana yus'alu anhu fa yaqulu huwa abdi. Ini hamba aku. Dia kata apa? Ini hamba aku. Jadi sebab itu sampai orang kenal Syaibah itu adalah Abdul Muttalib. Padahal dia
Dia bukan anak Muttalib. Dia adalah anak kepada Hashim. Hayaan an yaqul ibna akhi. Kenapa? Kerana dia malu. Dia malu nak mengaku ini anak saudara dia. Falamma ahsana min halihi azhara annahu ibnu akhi. Tengok ya. Bila mana elok keadaannya itu, maka barulah dia kata, dia menzahirkan bahawa itu adalah anak saudaranya. Wa kana yuqal al-fayyad, maka dikatakan baginya itu al-fayyad. Ya, al-fayyad ini maknanya seorang yang pemurah, ya. Al-aqlul fayyad, kan kita belajar dalam makulat. Fayyad maknanya melimpah ruah. Ya, orang yang pemurah, ya, memberikan harta kepada orang. Lijudihi wa kana min hukama'i Quraisy wa kana ya'muru auladahu bitarki zulm wal baghi wa yahussuhum ala makarimil akhlaq. Ya, dia memerintahkan anaknya untuk meninggalkan kezaliman, penganiayaan, dan menyuruh mereka itu dengan makarimil akhlaq wa yanhahum 'anil umuri daniyah. Aywa, qauluhu Hashim. Qauluhu Hashim ismu Am wa qila Umaru. Jadi nama Hashim itu bukan Hashim, tetapi namanya Amru ataupun kata kil Umar. Jadi kenapa dinamakan dengan Amru? Jadi nama asal dia Amru. Kenapa dinamakan dengan Hashim? Kerana dia adalah orang yang pertama yang menghidangkan kepada para hujjaj. Jadi Hashim ini dia ni pembesar. Dia ni macam orang besar di Mekah. Jadi bila datang hujjaj, yang ni hujjaj ni apa? Jemaah haji pada musim haji. Maka Hashim ini dia akan memberikan makan kepada jemaah haji. Dia adalah orang pertama yang memulakan memberi makan bubur yang bercampur daging kepada jemaah haji. Kerana sebelum itu tidak diberikan seperti itu. Maka disebut dengan Hashamah. Hashamah ni maknanya mencampurkan apa? Mencampurkan di antara bubur dengan daging. Jadi bubur daging. Sebab tu nama dia Hashim. Asalnya namanya Amru. Aywa, wa kana yukanna bi Abi al-Batha. Dikunyahkan dia dengan Abil Batha. Wa kana Abul Syams fi batni. Jadi Hashim ini dia adalah kembar kepada Abdul Syams. Ya, Abdul Syams. Wa kana yasba'u rijli Hashimin. Jari kaki Hashim itu mulsiqatan. Apa mulsiq ni? Melekat. Melekat bijabhati Abdul Syams. Melekat dengan dahinya Abdul Syams. Syuf. Ni kembar ya. Walam yumkin naz'uha illa bi sailani dam. Dan tidak boleh dinazakkan, diceraikan, melainkan dengan terpaksa darahnya akan mengalir. Fakanu yaqulun, lagi akan datang berlaku pertumpahan darah di antara mereka berdua ni, iaitu di antara Abdul Syams dan juga Hashim. Fakana baina waladayhima. Sahih, sebab itulah ya, kalau kita tengok dalam bab zakat, yang diharamkan makan zakat itu di sisi mazhab Syafi'i ialah keturunan daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Syuf, Hashim dan Muttalib. Adapun Abdul Syams dan Naufal itu tak masuk dalam keluarga yang diharamkan makan zakat, walaupun dia datang daripada Abdul Manaf. Kenapa? Ni berlaku pertumpahan darah di antara Hashim dan Abdul Syams. Jadi keluarga yang banyak mendukung dakwah baginda Nabi SAW itu adalah daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Maka sebab itulah keluarga ini adalah keluarga yang suci. Fakana baina waladayhima.
وقد وقعت العداوة بين أمية وبين هاشم فدعا أمية هاشما للمفاخرة. Tengok berlaku pemusuhan di antara Umayyah dan juga Abdul Syams, Umayyah bin Abdul Syams dan di antara Hashim, iaitu anak kepada Abdul Syams ini. Dia melihat kepada Hashim, dia macam ada hasad kepada Hashim. Kenapa? Kerana Hashim ini dia mempunyai apa kita kata karisma, dia mempunyai ketokohan di kalangan masyarakat ketika itu. Fada'a Umayyah Hashiman lil mufakharah. Maka Umayyah menyeru kepada Hashim supaya kita mufakharah. Mufakharah ni maksudnya apa ya? Macam okey, kita tentukan siapa yang lebih berhak untuk memegang tampuk pemerintahan Mekah ini. Maka kata Hashim, kita berjumpa dengan satu orang yang alim daripada ahli kitab. Kemudian ahli kitab itu setelah mereka berjumpa, kemudian dia mengatakan bahawa Hashim orang yang berhak untuk memiliki pemerintahan di Mekah ini. Dan sebelum itu mereka berjanji bahawa orang yang kalah di dalam mufakharah ini, maka dia perlu keluar daripada Mekah ini 10 tahun. 10 tahun. Maka keluarlah siapa? Abdul Syams ni, iaitu Umayyah bin Abdul Syams ni, keluar ke Syam. Sebab itulah kalau kita tengok Bani Umayyah, khilafah apa? Yang pertama Umayyah itu berada di sana. Kerana keturunannya banyak di sana. Ini kisah dia, asalnya, asal usulnya. ثم قال أفاخرك على 50 ناقة سود الحداقة تنحر بمكة والجلاء عنها 20 سنين. Katanya dia kata 50 naqah ni maknanya dia kita kata bertaruh dengan 50 naqah yang sudal hidaq. Sudal hidaq ni maknanya hitam dia punya kelopak mata ni, yang akan disembelih di Mekah. Wal jala anha 20 sanah, dan akan keluar meninggalkan Mekah ini selama 10 tahun. Faradiya bidzalik wa ju'ila bainahuma al-kahin al-Khuzai, kahin daripada bangsa Khuzai. Wa kana bi Asfan. Asfan ni tak jauh daripada Mekah, dalam lebih kurang 20 minit 30 minit. Sebelum masuk ke tanah haram itu kita akan nampak signboard Asfan. Fa kharaja kullun minhuma fi nafarin, maka keluarlah mereka itu fi nafarin, dalam gerombolan. Fa nazalu 'ala al-kahin fa qala qabla an yukhbiruhu khabarahum wal qamaru wal bahiru wal kawkibu az-zahiru wal ghamamu al-matiru wa ma bil jawi min ta'irin wa mahtada bi 'ilmin musafir min mutajaddidin wa ghabirin laqad sabaqa Hashimun Umayyah ila al-mufakhir. Tengok, laqad sabaqa Hashimun Umayyah kemudian fanasara Hashiman, kemudian Hashim menang di atas Umayyah. Fa'ada Hashim ila Makkah wa nahara al-ibil wa at'ama an-nas. Kemudian Hashim pun menyembelih unta dan memberi makan kepada manusia. Wa kharaja Umayyah ila Syam, maka Umayyah keluar kepada negeri Syam. Fa aqama biha 10 sinin, keluar selama 10 tahun. Fa kanat awwal adawatin waqa'at bainahuma wa tawaratha dhalika. Apa tu? Bainahuma. Banuhuma. Wa tawaratha dhalika banuhuma. Sahih. Begitulah dia berlaku peperangan itu di antara dua keluarga ini. Ibnu Abdi Manafin. Jadi kalau kita tahu sejarah bahawa di dahulu orang-orang Quraisy, mereka itu mempunyai keistimewaan di atas
kaum yang lain dengan mereka itu memiliki 5 perkara. Apa dia? Yang pertama, mereka memiliki siqayah. Kemudian mereka memiliki rifadah. Kemudian mereka memiliki al-hijabah, al-liwa dengan an-nadwah. Jadi 5 ini, dia ini apa dia? Dia macam mana ya? Dia kenapa ya? Kerana orang Arab ini, mereka berbangga bila mereka ini memegang pemerintahan. Jadi pemerintahan ini dibahagikan. Dibahagi. Oh, Badi ini pegang, contoh ya, siqayah. Siqayah ialah memberi air minum Zam-Zam kepada para hujjaj. Jadi diberi minum dengan bercampur dengan asalnya. Asalnya apa? Madu. Kemudian dicampur dengan, terkadang dicampurkan dengan susu. Itu siqayah. Kemudian apa lagi? Rifadah iaitu memberi makan kepada para hujjaj. Kemudian al-hijabah ini yang memegang kunci Kaabah. Bani yang memegang kunci Kaabah, dia ada sampai hari ini. Wal liwa ini kalau perang, dia yang akan mengetuai peperangan. Ini semua dipegang oleh orang Quraisy, dipegang oleh kaum Quraisy. Lagi satu nadwah. Nadwah ni kalau mesyuarat, kalau nak memutuskan apa-apa cuti tahun 2022. Belanjawan negara yang diputuskan oleh siapa? Ini. Jadi dia asalnya daripada Qusay. Qusay itu kan kita Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab kan. Qusay itu dia memegang kelima-lima ini. Jadi bila turun kepada anak Qusay iaitu Abdul Manaf. Abdul Manaf ni ada abang nama dia Abdul Dar. Abdul Dar ini asalnya dia yang diberi amanah untuk menyambung warisan daripada Qusay. Kemudian Abdul Manaf, Bani Abdul Manaf ini mereka menuntut sebahagian daripada hak itu kepada mereka. Maka berlaku pertelingkahan, kemudian diselesaikan dengan secara aman di antara mereka. Maka diberilah kepada Abdul Manaf ini siqayah dengan rifadah. 2. Adapun yang 3 lagi, al-liwa, al-hijabah dengan an-nadwah itu diberikan kepada Bani Abdiddar. Jadi inilah kemegahan mereka, kemegahan. Ibnu Qusay, Ibnu Kilab, Ibnu Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Wal ijma' منعقد على هذا النسب إلى عدنان وليس فيما بعده إلى آدم بطريق صحيح. Dan ijma' munakid ala hadha nasabi ila Adnan. Dari nasab ini sehinggalah kepada Adnan. Dan tidak adalah setelahnya itu, setelah daripada Adnan itu sehingga kepada Adam tariqun sahih. Dia tidak ada. Jadi yang sahih itu daripada Muhammad bin Abdullah sampai kepada Adnan sahaja. Adapun setelah daripada itu wajib kita mengiktikadkan bahawa Adnan itu berhubung silsilahnya kepada Sayyidina Ibrahim dan terus kepada Nabi Adam alaihi salam. Fima yunqal wa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam من بنت وهب وعبد مناف زهرا وعبد مناف هذا غير عبد مناف جده
Jadi Abdul Manaf yang ada di dalam nasabnya Aminah ini berbeza dengan Abdul Manaf yang di dalam jalurnya Abdullah tadi. Ghairu Abdi Manafin jaddihi sallallahu alaihi wasallam. Aywa. Ahadi ajdadihi anak kepada Kilab. Ya, jadi Kilab di situlah berhubungnya silsilah bapa dan juga ibunya baginda Nabi SAW. Ya, lepas tu dia kata Kilab ahadi ajdadihi SAW. Salah satu daripada atuknya baginda Nabi SAW daripada pihak sebelah bapa juga. Fatajtami'u ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ummuhu fi jaddihi Kilab. Wa yajibu ayya'na annahu sallallahu alaihi wasallam musharrabun bihumratin, dan wajib bahawa diketahui bahawasanya baginda Nabi SAW itu kulitnya putih yang bercampur dengan kemerah-merahan. Ala ma qalahu ba'duhum. Qauluhu abyad. Qauluhu abyad musharrabu bi humratin falaysa launuhu sallallahu alaihi wasallam bayadan sirfan. Maknanya bukanlah warna kulit baginda Nabi SAW itu putih murni, putih apa, putih melepak. Maknanya bukan putih saja. Aywa. Dan bukan merah semata-mata, bahkan putih yang bercampur dengan kemerahan. Yang mana putih bercampur dengan merahnya. Jadi warna kulit manusia, putih yang bercampur dengan merah itu adalah semulia-mulia kulit. Binisbati li hadhihi dar. Ya, nisbah kepada dunia. Ya. Kenapa? Kerana nanti dalam firman Allah Ta'ala, Allah menyebut bahawa ahli syurga kulit mereka itu putih kekuningan. Macam mana? Ya. Nabi SAW kulitnya putih kemerahan. Kenapa tak kulit Nabi itu? Kalau semula-mula kulit itu adalah kulit ahli syurga, kenapa Nabi tidak bersifat kulitnya itu seperti putih kekuningan? Sebab itu dia kait binisbati li hadhihi dar. Nisbah kepada dar ini, dunia ini. Kenapa ya? Kalau di dalam Ashraful Wasail, karangan Ibn Hajar Al-Haytami, ya, Syarhu Syama'il Muhammadiyah, menyebut bahawa kenapa ya Allah memilih semulia-mulia warna itu di dunia adalah warna putih kemerahan, tetapi di syurga ialah putih kekuningan. Kerana manusia ketika mana dia berada di dunia, dia makan, dia minum, dia ada darah, darah yang mengalir di dalam badannya. Maka sebab itu putih kemerah-merahan itu adalah nisbah kepada dunia, itu adalah asyraful alwan. Adapun di syurga nanti kita tak seperti keadaan di dunia. Hakata. Fa ashrafuha wa amma binisbati, yaitu darul akhirah, ashrafuha putih yang bercampur dengan kekuningan. Aywa. Sebagaimana ahli jannah di dalam syurga nanti. Allahumma ja'alna minhum. Kama qala kata jumhurul mufassirin pada katanya Allah Ta'ala, ka'annahunna baydun maknun syabbahahunna jadi Allah menyerupakan mereka itu dengan baydin na'ami. Bayd ni telur na'am ni burung, ya, burung unta. Apa kita panggil? Ostrich, ya, ostrich. Telur burung unta. Al-maknun apa? Yang al-maknun yang tersembunyi, ya, yang al-maknun fi ushihi, di dalam sarangnya.
Walaunuhu ولونه حينئذ بياض في صفرة حسنة. Safratun hasanatun. Dan warnanya itu ketika itu adalah putih. Yang putih kuning yang baik. Walam yakun sallallahu في الدنيا kahwa fil akhirah. Dan tidak adalah Nabi SAW itu di dunia sebagaimana di akhirat. Li'alla يفوته ahadul ahsanain. Supaya Nabi itu tidak luput daripada dia satu daripada kedua-dua kebaikan tadi. Iaitu mana? Kebaikan di dunia ialah putih kemerah-merahan kulitnya. Kebaikan di akhirat ialah putih kekuningan. Maka kedua-dua ini diperolehi oleh baginda Nabi SAW di dunia dan akhirat. Fajama Allah. Maka Allah menghimpunkan baginya baginda Nabi SAW itu di antara dua kemuliaan ini, ziyadatan fi ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam. Hadha wa hadha, dan ini adalah akhir ma yasarallahu bihi min fadlih. Khatimatul syarih. Tak ada. Aywa. خاتمة الشارع وهذا آخر مطلب والله أسأل. وهذا آخر ما يسره الله تعالى. وهذا آخر ما يسره الله تعالى على الرسالة التي هي لمقاصد هذا الفن جامعا. Dan ini adalah akhir barang yang memudahlah Allah Ta'ala akannya ala risalati allati hiya, di atas risalah yang adalah ia limaqasidi hadzal fan jami'atun wa liqasidiha nafi'atun al-musamma maka dinamakan akan dia dengan kifayatul awam fima yajibu alaihim min ilmil kalam, pada barang yang wajib atas mereka itu atas orang awam daripada ilmil kalam. Wa kun ya akhi, jadilah kalian ini satiran lil uyub, menutup keaiban. Aywa. Wallaha as'alu an yakuna lidzunubi ghafiran. Dan aku memohon akan Allah Ta'ala an yakuna lidzunubi ghafiran. Dan aku, walaupun aku bukan daripada, yakni kalam tawaduk daripada musannif, daripada syarah, aku bukanlah ahli daripada hadha syan. Liafuza. Dan nak habis kitab ni salah lagi. Qasatu at-tashabbuha. Aku menghendaki untuk tasyabbuh dengan mereka itu, iaitu para ulama. Liafuza bi suhbatihim, supaya aku berjaya untuk bersobah dengan mereka itu fil jinan, di syurga nanti. Bil fadli wal in'am. Dengan anugerahnya, dengan in'amnya, ihsannya. Aywa. Sallallahu alaihi wasallam. وليس لي في هذه الحاشية من غير الجمع إلا القليل. أيوة. علينا وعلى كل من اشتغل بها الملك الجليل. أيوة آمين. وكان الفراغ من جمعها يوم 29 من رمضان المبارك من 23 من الهجرة النبوية.
Jadi kata syarah selesai daripada mengarang kitab ini pada hari ke-29 daripada Ramadan Al-Mubarak. 29 Ramadan. Pada tahun 1200 Alfin wa Mi'ataini 1223 Hijriah. Berapa tahun dah? Kita hari ni 1442. 43 dah. Saya ketinggalan. Saya dekat zaman corona itu. Ni nak masuk imigran pula dah. Wa 20 minal hijrah an-nabawiyah. Aywa. Ada sahihah afdal salat wa azka salat wal tahiyat. Amin. Alhamdulillah. Berapa pertemuan semua? 15 tak sampai? 15 tepat. Berapa hari bulan kita mula? 14 Oktober. 17 Oktober. Tak sampai 2 bulan. Amin. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin wal Fatiha ila ruhi Syekh Muhammad bin Syafi'i Al-Fudali rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri wa jami'al mutakallimin wal ulama'i rasikhin wa man lahu dakhlun fi ulumiddin. Anna Allah yunawwiru qulubana wa yanfa'u bi ulumina wa yubarik majalisina wa yuwassi' arzaqana wa yu'tina fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin wa ala ma nawa alayhi aslafuna salihin ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a